juara lagu 38, komposer dia, penulis lirik dia, penyanyi pun dia, lagu Hasrat Amir Jahari. Assalamualaikum, saya Amir Jahari, berasal dari Kuching, Sarawak. Bapa orang Semujan, mak orang Matang. Saya sebenarnya start minat dengan muzik pada usia saya rasa dalam perut mak. Sebab apa, mak menyanyi. Bapa pun menyanyi juga. Dia orang suka Saloma P. Ramlee, Sharifah Aini. Itu idola mak saya lah. So, memang dari kecil kita orang dah dibesarkan, adik-beradik semua dibesarkan dengan karaoke set dekat rumah. Kita menyanyi. Masa Form 1, itu yang saya betul-betul start minat muzik. Ada cerita sebenarnya, masa saya umur 13 tahun, ada seorang kawan nama dia Hafiz, anak Cikgu Nasir. Dia bawakan gitar. Saya tak pernah tengok depan mata satu instrumen yang dimainkan oleh seseorang. So bila Hafiz petik je gitar, dia main satu chords. Dia petik je, saya rasa goosebump satu badan. Lepas tu otak saya macam mind blown, yang macam tak tahu kenapa, macam mana benda tu boleh sedap sangat bunyi dia. Ada harmony yang ditekan semua lah. So saya pun macam, okay, saya nekat, saya nak belajar menatang ni. Itulah start dia masa 13 tahun tu. Saya sampai inisiatif, saya kumpul duit belanja sekolah. Masa tu sehari RM2. So RM1 saya belanja, RM1 lagi saya ni. RM1 tu saya beli nasi lemak, air pahit. So RM1 lagi saya simpan every day sampai dapat simpan dalam RM7.5 macam tu. Saya beli buku pertama, chords. Buku chords masa tu dia ada lagu Awi, dia ada lagu Kau Masih Ku Cinta. Ya, lagu tu. Tapi interest saya terhadap muzik tu sangat-sangat best lah, sangat-sangat dalam. So saya nak tahu lagi pasal chords apa semua. Akhirnya saya boleh main gitar, boleh strum. So bila dah boleh main gitar tu, satu hal lagi, iaitu menyanyi sambil main gitar. Yang tu memang rasa nak pecah gitar tu. Serius. Sebab benda tu dua dalam satu kan. Tapi pernah hempap gitar tu, nasib baik tak pecah. Sebab geram punya pasal. Tapi lama-lama praktis, setiap hari praktis, berbulan ke 3 ke 4 bulan praktis nyanyi sambil main gitar saja, akhirnya dapat. So bila dapat tu satu unlock achievement kan. So 4 tahun tu saya main gitar, belajar gitar dan nyanyi saja. Saya start belajar buat lagu sendiri pada umur 16 tahun. Macam mana boleh terdetik nak buat lagu? Okay. Ada satu band ni dari, tak silap saya lah, Canada, nama dia McFly. Masa tu saya dapat video diorang banyak sebab perempuan-perempuan suka diorang. Bila saya start dengan McFly tu, ada satu lagu yang buatkan saya sangat-sangat mind blown. Dari sudut chord progression, dari sudut melody, dari sudut harmony vokal, saya nak jadi macam diorang masa tu. Lagu dia, It's All About You. It's all about you. It's all about you, baby. It's all about you. So bila saya dengar lagu tu, saya rasa, okay, saya nak buat lagu sedap macam tu. So setiap orang ada sedap masing-masing. Itu bagi saya sedap masa tu. Jadi first time saya basking bukanlah dengan gitar sebenarnya. First time saya basking, ada seorang abang ni, nama dia Abang Afif. Kita orang start basking dengan bermaulid dengan Abang Afif tu. Saya dengan kawan-kawan saya, dengan Abang Afif. Kita start bermaulid. First time bila saya basking tu, saya rasa macam, sebenarnya best lah bila kita buat orang macam happy apa semua kan. Ada foreigner datang tengok maulid. Dia tak faham pun maulid tu apa kan. Tapi bila dia dengar Darul Buka apa semua, dia pun macam nari-nari apa semua kan. So kita orang pun macam layan apa semua. Jadi saya mula rasa terpanggil yang macam, I think I want to make people happy with music. Saya rasa saya nak sampaikan something melalui music. So saya pun macam decide untuk basking dengan gitar. Ada satu moment ni, masa nak pergi basking. Masa tu hari macam nak hujan, malam, pukul 8 malam macam tu. Bila saya start je, saya dah rasa ada air menitik, hujan rintis. Tapi saya rasa macam tak apa. Saya nak juga basking. Tapi dalam hujan siapa yang nak duduk kan? Siapa yang nak dihiburkan? Tak apa. Dalam hati saya rasa macam, kalau tak ada orang sekalipun, aku nak hiburkan diri aku sendiri dekat sini. Macam itulah. So mainlah, start main.
Bila main, pam, hujan lebat. Bila hujan lebat, dia jadi macam gitar basah akan rosak tau. Tapi saya rasa macam kalau aku lari sekarang ni pun gitar dah basah dah pun. Kan? Tapi tak apalah. Main je lah. So basking lah. Main. Basking, pejam mata. Sekali buka mata, nampak ada seorang perempuan rambut blond, orang putih, tengah pakai payung. Dia baru lalu. Tak tengok pun muka dia macam mana. Tiba-tiba nampak dekat beg depan ada RM50. Masa tu saya rasa macam walaupun saya cuba hiburkan diri saya dan walaupun sebenarnya tak ada orang pun dekat situ, hakikatnya rezeki ni sebenarnya dia tak pernah salah alamat lah. Walaupun hujan lebat macam mana sekalipun, kalau rezeki kita kat situ, rezeki kita juga. So, momen tu juga sebenarnya membuatkan saya rasa saya nekat. Saya nak bermain muzik, nak buat lagu, nak menghiburkan orang, nak memberi rasa dan manfaat melalui lagu. Menjadi seorang storyteller melalui muzik dan juga dengan harapan menjadi seorang soul healer melalui muzik. Jadi masa saya lepas SPM, saya kerja dekat sebuah company fast food. Kemudian habis je saya bekerja dekat fast food tu, tiba-tiba ada tawaran pergi ke Politeknik Mukah. Pergi-pergi je kat Politeknik Mukah, kena torture dengan sini-sini. Dah first week tu dah give up lah sebenarnya. Dah lah tak boleh bawa gitar. Gitar pula hidup saya masa tu kan. Tak boleh bawa gitar, kena torture. Okey, call ayah, saya nak pergi town. Okey, pergi town, check dekat komputer, tawaran pergi ke Aswara diluluskan. Call ayah, terpaksa lah burn dekat Politeknik Mukah ni sebab Aswara dapat lah. So, saya pergi dekat Aswara tu 1 sem. Tapi sepanjang saya dekat Aswara tu, saya start basking dekat KL juga. So, saya seorang-seorang lah mula explore KL. Apa tempat ni. Ada pernah kena kacau oleh geng-geng motosikal macam penagih, saya tak tahulah. Tiba-tiba dia kejar saya dalam terowong. So, berlari-lari macam orang gila. Habis di saya 1 sem tu, perjalanan saya nak pergi mencari rumah wakaf tu. Sebab abang saya masa dia dekat Kuching, dia pernah cakap, jemputlah datang pergi ke Bukit Damansara. Dia ada rumah wakaf dekat situ. Kita banyak orang Sarawak dekat situ lah. Saya stay dekat situ lama juga sebenarnya. Duduk dekat surau kan. Tapi dalam tu ada ramai orang, mostly orang Sarawak yang tak ada rumah dan sebagainya, menetap di situ. Dekat rumah wakaf tu lah sebenarnya permulaan untuk saya mengenali 2 orang insan. Seorang bernama Pekin Ibrahim, seorang lagi bernama Sunia Fizul, Ijul. Amir Jahari bagi saya dia seorang yang sangat happy go lucky lah. Dan benda yang menarik mata saya masa awal-awal perjumpaan tu saya nampak, sebab dulu saya pernah dengar orang cakap kalau orang yang terror main gitar ni jari dia mesti panjang kan. Jenis yang jari panjang. Tapi bila nampak Amir sebab jari dia pendek, tapi dia boleh main macam, bagi saya power lah. So saya macam, dia ni ada something lah. Masa tu saya teringat yang saya pernah ada buat lagu masa dekat Aswara. So saya tengah nak siapkan lah lagu tu. Buat. Lepas tu saya letak tajuk dia, Jam Putih. So saya budak-budak biasa, umur 18. Lepas tu saya present lah dengan Pekin, aku ada lagu. Boleh tak kau dengar? Kau rasa okey tak? Boleh. Cakap. Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih. Nyanyilah depan dia lagu Tanpamu kan. Nyanyi. So dia cakap, apa nama lagu ni? Jam Putih. Jam Putih? Cakap, apa hal bagi nama lagu Jam Putih kan? Tak catchy langsung. Cakap kan. Unik lah cakap dia kan. Tak ada unik ke, budak-budak kau ni cakap kan. Tak apa, ni chorus dia apa tadi cakap. Tanpamu, dah, tu nama lagu dia cakap. So jadilah first lagu saya yang berjudul Tanpamu. Selamat pagi semua, dengarkanlah nada, suara dan irama yang menyakitkan telinga. Oh no, embun pagi yang lembut menyentuh pipi yang gebu. Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu
sedar. Mungkin karena kau, aku dapat merasa. Oh no, embun pagi yang lembut menyentuh pipi yang gebu. Awan pun turut berikut hingga pagi ku sambut. Tanpamu ku kan sedih, karena kaulah penyelamat yang akan sentiasa di hati. Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih, karena kaulah penyelamat akan sentiasa di hati. La 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 la. One more time. La 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 la. Last one. La 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 la. Tanpamu ku kan terlewat, teringatlah. Okey, Amir Jahari ni dia pemikirannya agak lain dan cara dia pandang satu benda, karya ke muzik ke sangat lain. Okey, dia bukan macam setengah orang, dia ada satu perangai yang try hard to be rare, tapi dia tak. Dia satu orang yang dia dah secara asli dia memang begitu. Membuatkan saya rasa pelik kat dia ni satu benda adalah bila dia buat gitar chord tu tak ada pada mana-mana buku dan dia create sendiri. So saya rasa macam that's why sound dia lain. Lagu Tanpamu ni sebenarnya special dia sebab masa saya setuju Jolie jadi manager saya tu kan, kita bergerak as independent. Dan saya masa tu saya ingat lagi Jolie dia mula-mula dia kerja masa tu dekat satu newspaper punya company. Lepas tu disebabkan dia nak jaga saya full time, dia sanggup berhenti kerja. Amir ni is a bit different sebab Amir, I believe in him being really unique. Saya percaya pada diri dia yang begitu unik sebab tak pernah saya jumpa seseorang yang merupakan satu pencipta lagu yang sangat baik. Setiap lagu yang dia keluarkan, dia boleh duduk dalam satu malam kita lepak mamak, dia boleh buat 10 lagu, tutup mata. Tanpamu dah ada, material dah ada. Okay, kita kena pasarkan. Yang tu sakit. Sepanjang 17 bulan tu, kita ambil banyak show free. Bagi awareness lagu ni ada, saya as a penyanyi, singer-songwriter. Tapi struggle lah, 17 bulan tak cukup makan, tak cukup tidur, tak cukup duit dan sebagainya. After 17 bulan, Alhamdulillah, breakthrough dekat satu tour. Masa tu ada seorang mamat ni, nama dia Prashan. So dia first time tengok saya perform, tiba-tiba habis saya perform, dia cari Joe, dia cari saya, dia nak invite kita untuk join tour tu. Bagi saya, that is the moment di mana after 17 months tu terbayar. Sebab apa? Dengan tour 6 lokasi tu, ramai orang kenal saya. Dan lepas tu masuklah muzik-muzik. Lepas tu masuk dekat radio-radio. Dan Alhamdulillah lepas muzik-muzik terlepas pula pergi ke semi-final. Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih. Yang tahu-tahu lepas semi-final tu masuk AJL. Yang tu memang unexpected lah. Rambut pagi yang lembut menyentuh pipi yang gebu. Tanpamu ku kan terlewat. First time dapat AJL tu sebenarnya kalau dalam sanubari saya lah. Perasaan dia sangat gila sebenarnya. Sebab saya perform dalam stage, dekat stage yang sangat besar tu, saya tak rasa nervous. Dan benda tu sebenarnya bagi saya memori yang paling best sebab apa? Everything tu macam smooth gila.
Praktis pun kita praktis bukan dekat studio-studio besar. Kita praktis dekat apa yang ada je, dekat studio No Noise. It's a really humble journey. Ku takkan pernah putus asa, akan ku melangkah hingga ke hujung dunia. Belum jauh ku melangkah, belum jauh ku berserah. Masih banyakkah yang ku fikirkan, masih banyakkah yang ku inginkan. Ingin aku merasanya, ingin aku mencoba, hampir ku kecundang olehnya, hingga ku menangis kecewa. Ku takkan pernah putus asa, akan ku melangkah hingga ke hujung dunia. Ingin aku merasanya, ingin aku mencoba, hampir ku kecundang olehnya, hingga ku menangis kecewa. Ku takkan pernah putus asa, akan ku melangkah hingga ke hujung dunia. Sememangnya aku tak berdaya, tapi ku percaya dia selalu ada. Selalu Ada adalah sebuah karya yang saya tulis 2013. Tak tipulah kan, seorang yang hanya ada SPM, tak ada diploma, hanya bergantungkan dengan gitar, tak pernah rasa putus asa. Saya selalu rasa putus asa. Kadang-kadang saya rasalah diri saya ni worthless, sebab tengok orang lain semua ada diploma, ada degree dan sebagainya. Saya jealous lah sebenarnya tengok orang yang ada sijil. Saya teringinlah nak ada sijil macam tu, tapi tak pernah kesampaian lagi sampai sekarang. Selalu Ada ni sebenarnya cerita pasal tu, cerita pasal selalu seringkali rasa give up. Jadi saya buat lagu tu untuk ingatkan diri saya balik, don't give up Amir, because perjalanan kau masih panjang and boleh untuk berhenti sekejap, tapi jangan berhenti selamanya. Penghibur Jalanan, sebuah karya yang saya tulis. Senang cerita, masa saya dekat Aswara lah. Masa dekat Aswara tu saya rajin basking. Masa saya basking, pernah satu kisah ni, basking dekat LRT Bawah Sogor masa tu seorang-seorang. Tiba-tiba ada seorang mamat ni, dia pakai smart tau. Dia pakai baju kot. So, tiba-tiba dia macam pergi dekat poket dia pergi dekat dengan saya, pak dia campak 5 sen. Saya tak kisah pasal value duit tu berapa. Tapi cara dia campak tu macam, benda tu macam merasakan diri saya hina kat situ.
Saya pun bukan minta sedekah pun. Saya just nak menghiburkan orang yang lalu lalang. Itu je niat saya. Bukan nak buat apa-apa pun kan. Tapi dia macam pandang rendah lah. Dekat situlah sebenarnya tercetusnya idea lagu Penghibur Jalanan. Sepi terkurung dalam renungan manusia yang tak mengerti arti kehidupan. Terkejar-kejar ke sana ke sini mencari jalan keluar dari kelompok manusia ini. Melihat kekuranganku, melihat kedegilanku, bukan ku pinta simpati darimu. Ku hanya penghibur jalanan, bukan pengemis yang kau pikirkan. Ku ingin mengejar impian seperti kalian. Ku hanya penghibur jalanan, bukan pengemis yang kau pikirkan. Ku ingin mengejar impian seperti kalian. 'Kejar-kejar ke sana ke sini mencari jalan keluar dari kelompok manusia ini. Melihat kekuranganku, melihat kedegilanku, bukan ku pinta simpati darimu. Ku hanya penghibur jalanan, bukan pengemis yang kau pikirkan. Ku ingin mengejar impian seperti kalian. Ku hanya penghibur jalanan, bukan pengemis yang kau pikirkan. Ku ingin mengejar impian seperti kalian. Here we go. La 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 la. Oh, oh. Ku hanya penghibur jalanan. Oh, la 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 la. Bukan pengemis yang kau pikirkan, bukan pengemis yang kau pikirkan. Oh. 2018 adalah detik permulaan sejarah gelap hidup saya. Saya mula start rasa macam hidup saya ni tak ada value, hidup saya tak ada, I'm not worth it. Saya mula rasa macam useless, helpless, mula doubt dengan everything yang saya buat. And masa tu sangat denial, dah mula rasa pelik. Something is happening inside you, Amir, but denial lagi. Sampaikan tak nak kerja, tak nak keluar rumah, membuatkan financial family saya teruk. Sampai kita orang, anak-anak dan isteri kena hadap makan nasi dengan kicap je. All the way, kita as satu family menghadap satu benda yang luar biasa. Saya tiba-tiba suka dengan tempat gelap. Saya jalan kaki pukul 3 pagi daripada Bandar Seri Damansara pergi ke bandar utama. Pukul 12.30 malam pun ada lepak dekat kubur. Jalan kaki dari rumah pergi ke kubur dekat TTDI. Sampai tahap saya dapat dengar bisikan-bisikan. Sampai tahap saya ada imajinasi yang sangat mengerikan. Sampai kelar, leher anak dan sebagainya. Benda tu sangat-sangat bagi saya dah ada sign of saya ni perlukan pertolongan. Tapi nak bagi tahu dekat siapa?
Tak ada orang yang mungkin percaya masa tu kan. Even my wife pun masa tu tak tahu. Dalam masa yang sama kita korek tabung sebab dah tak ada duit, hutang keliling pinggang, sewa rumah tak bayar dan sebagainya. Tapi kena hadap lah, kena hadap. Kena terus, hari-hari kena terus rasa macam kena hidup juga walaupun rasa macam tu. Sebab tengok anak, bini hari-hari kan. So dia jadi trap. Sampai pernah rasa nak suicide dekat jambatan semua kan. So saya pun cari balik lah punca dia apa semua kan. Tapi sebenarnya after saya jumpa sekretari itulah baru saya tahu secara detailnya pasal sebab dia kan ada therapy session apa semua kan. Baru saya mula gali diri saya balik. Rupa-rupanya saya pernah alami benda tu. Even dari kecil pun sebenarnya. Tapi tak tahu benda tu apa. Masa saya kecil, traumatic event saya ada banyak. Contoh macam kehilangan abang saya sebab dia lemas. Sampailah dekat lepas saya masuk relative program tu. Masa itulah saya rasa macam benda tu besar lah. Sampai berat badan saya turun. Sampai banyak benda yang lepas relative program tu yang betul-betul membuatkan saya rasa down, yang sangat-sangat down. Saya ingat kan down biasa-biasa je. Tak, rupa-rupanya itu depression. So effect saya depression pada 2018 sampai 2020 tu adalah my kids and my wife tu. Walaupun diorang muka happy makan nasi dengan kicap je, kadang-kadang kentang saja, kentang dengan kari. Kalau tak ada kari, itulah ubi kayu lah apalah, korek duit, korek shilling apa semua. Tapi saya sedih lah masa tu sebab saya tak dapat support diorang as a leader in a family. Masa tu saya cuba tau. I tried so many times untuk tak deny dekat my mental illness, tapi benda tu keep kacau every single day tau. Sampai saya terpaksa minta duit ayah saya sampai berapa ribu, 4,000 kan. Banyak jugalah. Kita nak jadi ketua keluarga tapi kita tak dapat nak commit sebab kita ada mental illness tu. Sangat-sangat sakit tau benda tu. And then mujur jugalah saya ada isteri dan anak-anak yang tak ada question apa-apa. Isteri adalah macam pelik. Dia macam tengok saya macam kenapa saya tiba-tiba dekat dalam bilik gelap seorang-seorang apa semua. Adalah dia tanya kan. Tapi kita nak explain macam mana ke dia kan. Takkan kita nak cakap ada jin cakap dekat telinga kita kan. Takkan kita nak cakap yang rasa selesa dekat tempat gelap. It's not normal for human beings kan. Orang takut hantu. Masa tu mana ada hantu. So alhamdulillah lah, my family dekat Sarawak pun orang support. Masa tu ayah ada lagi. Dan alhamdulillah dengan pertemuan saya dengan sekretari saya, dengan orang-orang yang support saya, my family, my kids, my wife. Tanpa diorang, tanpa my late Syekh Raja Ashman, guru, saya takkan ada dekat sini. Sebab diorang tak lari, diorang stay dengan saya walaupun dalam keadaan yang susah. Sampai hujung 2020 tu saya decide untuk stop daripada music industry. Bukan saya give up, bukan saya merajuk. Ramai orang buat spekulasi dekat luar sana tau. Tapi sebenarnya sejujurnya masa tu tengah ada masalah mental illness lah sebenarnya. Jadi saya pun announce. Masa tu saya ingat lagi kepala saya botak, saya announce dekat dekat Facebook live masa tu. Saya bagi tahu dekat semua orang saya membuat keputusan untuk berhenti dari music industry. Menangis-nangis saya masa tu. Sampai sebenarnya saya dalam tempoh coping lah sebenarnya. Saya stop sekejap, berehat sekejap. Saya coping dalam 6 bulan. So lepas 6 bulan tu yang saya rasa macam dah okey sikit. Saya rasa nak start balik. Tapi dah tak nak pakai nama Amir Jahari. So saya create lah satu alter ego yang bernama Hamba. Pecah gelas jatuh ke tanah, pecah gelas seperti jiwa. So Hamba alhamdulillah keluar EP 5 lagu mat. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab masa tu bila dah rasa okey balik apa semua tu kan, rasa macam okey, semangat baliklah nak buat muzik semua. Kita usahalah apa yang semampunya. Tiba-tiba dapat financial saya dah mula kembali okey. Saya ambil medication juga on off masa tu. Ada hari saya try tak ambil, ada hari saya ambil. After 2021
akhirnya saya lepas ubat 100%. Saya dah boleh cope diri saya dah boleh control benda tu. But not 100%. Dia akan ada episod-episod dia, tapi saya tahu macam mana nak handle benda tu lah. Cinta hanya padanya. Jadi 2022 tamatlah zaman kegelapan dan tamat juga zaman hamba muzik pada zaman tu. Sebab masa itulah saya kembalikan nama saya sebagai Amir Jahari sebab daripada arwah ayah saya untuk meninggalkan legasi lah dengan nama dia. 2022 ke 2023 banyak projek yang kita buat. Aku juga manusia muzik tour, saya mula aktif dekat TikTok, saya mula aktif dekat semua tempat. Ambil performance, start ada orang panggil perform balik dan sebagainya. Kemudian sampailah zaman 2023. Ada seorang Mamat ni, dia call. Siapakah dia? Dia adalah seorang director daripada filem Imajinur, Nick Amir. So timing tu Amir memang ada nak keluar lagu dia yang lain, single terbaru buat masa tu, tapi saya kata relax dulu sebab kita akan marketkan filem ni sama-sama dengan lagu. So kalau orang suka, insya-Allah benda ni akan hit. Alhamdulillah benda tu orang terima lagu tu sebelum tengok filem, orang layan lagu tu lepas tengok filem dan benda tu berterusan. Nick Amir dia bagi saya sinopsis sahaja. So sinopsis ni sangat simple. Kecil ni je. Tapi dia tak tahu, dia tak tahu, saya tak tahu plot twist macam mana. So, saya pun buatlah cerita sendiri. Based on sinopsis dia tu, saya reimagine benda tu menjadi cerita saya sendiri. Saya letaklah pengalaman hidup saya dekat dalam cerita Imajinur, dekat Hasrat tu lah. Bila saya dapat lagu Hasrat tu, saya tengah on the way nak pergi Reki. Saya dengar je terus tahu ini lagu untuk filem saya ni memang sesuai, dapat dia punya feel melancholy. Saya terus cakap, "Okey Amir, this is it." Masa saya buat lagu tu, saya baru dapat tahu ayah saya kena kanser tahap 4. Masa tu PKP pula, saya tak dapat nak balik. Dan masa tu juga saya tengah coping dengan mental illness saya. So everything is going on masa tu, and itulah sebab rasanya lagu tu bila korang dengar, korang boleh relate dengan diri korang, because cerita Hasrat tu sebenarnya cerita kita semua. Masa masuk AJL tu, semua nangis. Joe nangis, bandmate saya nangis, saya pun nangis. Sebab benda tu macam mana? Selepas apa yang saya alami kan, after everything tu tiba-tiba lepas AJL, maksudnya satu benda yang bagi saya it's rezeki Allah lah. Senang cerita, rezeki tak pernah salah alamat. Bila masuk AJL tu, saya susah hati. Sebab saya independen. Saya tak ada duit nak bayar mahal-mahal kan. Tapi saya kena juga buat persembahan. So masa itulah saya berjumpa dengan Nick Amir dan juga Jolie. Dan juga isteri saya, manager saya masa sekarang. Kita discuss, okay, persembahan ni macam mana kita nak buat ni. Saya dengar juga pendapat-pendapat Nusantara Rasa Community dekat Telegram. Saya buat live TikTok, dia orang bagi pendapat juga dekat saya nak buat persembahan yang macam mana. Saya ambil tau, saya ambil semua, saya buat nota, saya present dekat Jolie, dekat Nick Amir semua. Kita discuss, akhirnya kita decide untuk bagi message. Kita tak nak persembahan tu untuk diri kita sahaja. Kita nak persembahan itu untuk semua orang. Maksudnya lagu tu bukan lagu saya, lagu tu lagu kita semua. Macam itulah. Orang kata lagu tu memang lagu healing, tapi untuk kita lah, kita tak pernah anggap lagu tu lagu healing. Kita anggap lagu tu lagu sakit. Tapi bila pergi AJL tu, kita nak cuba jadikan Hasrat lagu healing di mana orang yang melalui kemurungan. First meeting, perjumpaan pertama dengan TV3 masa saya terlibat dalam perkenalkan storyboard pun, saya katakan misi saya untuk pementasan Hasrat satu aja. Saya nak Axiata Arena banjir air mata. Saya nak orang keluarkan sakit mereka. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Juara lagu 38 Hasrat Amir Jahari. Efek dia luar biasa. Saya tak pernah rasa sebusy macam ni. Dan saya nak thanks kepada semua yang terlibat, my team Nusantara Rasa, kru-kru TV3, team TV3 yang handle AJL pada ni muzik-muzik semi-final hari itu. Thank you juga kepada mak saya,
dengan my siblings dekat Kuching, Sarawak. Diorang dapat tahu saya menang, melompat diorang. Yang support saya dari dulu sampai sekarang, especially Nusantara Star Community. Sebab masa saya tengah depressed dulu, sampailah saya coping, sampai sekarang Nusantara Star Community is always there. Terima kasih juga kepada isteri saya, merangkap jiwa saya, anak-anak saya, 3 orang tu. Dengan Jolie, konsultan saya, dengan Karim, dengan Fai, dengan musician saya, everyone, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah SAW. Sebab masa saya nak nyanyi dekat AJL itu, saya angkat tangan before saya menyanyi tu. Masa tu saya sebenarnya tengah berdoa. Saya cakap, Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk tak nangis nyanyi lagu Hasrat ni dekat AJL ni. Ya Allah, kuatkan hati aku untuk tak nangis. Dalam kehidupan ni, kita tahu tak semuanya indah, tapi tak semuanya juga gelap. Di hujungnya pasti akan ada cahaya. Terima kasih. Jika hari ini yang terakhir, izinkan ku mendengar suaramu lagi. Jika hari ini ku menghembuskan nafas terakhir, pedulikah kamu? Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu. Ku ingin pulang. Tiada daya dan upaya untuk membuatmu senyum, seakan akan tidur. Yang ku sangkakan hanyalah mimpi tidak terperi, genggam erat tanganku. Teriaklah sekuat